Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada minggu-minggu yang seterusnya kita akan menyambung kembali pembelajaran kita di atas talian yang mana ilmu-ilmu yang kita sudah mempelajari dan akan kita pelajari adalah kita niatkan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita sama-sama mengikhlaskan niat perbuatan kita, moga-moga dia menjadi amal-amal soleh yang akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membeli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Ya, antara kelebihan ikhlas dalam amal ini, dia akan merasakan satu halawatul iman, iaitu kemanisan iman. Ya, berbeza dengan orang yang melakukan ibadat tanpa didasari dengan keikhlasan, dia akan rasa kepayahan, keperitan, kesulitan. Ya. Bahkan dia merugikan pembuat amalan tersebut. Bukan saja diri dia, bahkan tenaga dia, masa dia, pemikiran dia, semuanya rugi. Kerana perbuatan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekadar peringatan untuk Diana dan juga pelajar-pelajar sekalian. Okay, Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita akan membicarakan satu tajuk topik yang baru yang sangat penting dalam membicarakan perkara berkenaan solat, iaitu perkara-perkara yang membatalkan solat. Ya. Jadi hendaklah semua memperhatikan, mengambil tahu sehingga menjadikan kita pakar dalam bab solat. Sebagai orang Islam, paling kurang, paling tidak dia mesti pakar dalam ibadat-ibadat wajib. Ya, sebab kita akan bawa dia ke seluruh kehidupan kita, ya, sampai kita mati. Jadi malanglah bagi orang yang solat dia, bila tanya bab solat, dia tak boleh nak terangkan. Ya? Sedangkan solat ini dilakukan pada setiap ketika dan masa. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Jadi kita berniat, kita mesti keluar daripada sekolah kita ni, kita jadi pakar dalam bab wajib, terutama bab solat. Ya? Itu dia. Tanamkan niat kita, belajar sampai tahap tu. Okey, perkara yang membatalkan solat dalam bahasa Arabnya nawaqidus solah. Ataupun tubtilatus solat. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Dalam kitab ni, kitab Fiqhul Manhaji ni menyenaraikan 8 perkara. 8 perkara. Jadi kita mulakan dengan perkara yang pertama dalam bab perkara yang membatalkan solat. Yang pertama iaitu bercakap dengan sengaja. Lawan kepada sengaja adalah tidak sengaja. Apa maksudnya? Apa maksud sengaja? Memang dia niat nak buat. Ya. Memang dia ada maksud untuk melakukan. Itu mana sengaja. Ya, berbanding dengan perbuatan tidak sengaja, maknanya tanpa ada perancangan nak buat.
Tu tak sengaja. Ya, kalau bahasa Melajunya terlupa, termakan, terminum, tadi. Ya, refleks kan contoh. Bercakap menapa bercakap? Iaitu mengeluarkan suara. Ya, hingga mengeluarkan huruf lalu membentuk bunyi. Itu mana bercakap hingga dipahami. Itu mana bercakap. Ya. Kalau keluar suara tapi tak faham, tidak memahamkan orang yang mendengar, itu tidak namanya bercakap. Okey. Okey, bercakap dengan sengaja. Dan bila kita bertakbiratul ihram, mana ihramnya yang diharamkan iaitu mana apa? Ada beberapa perkara yang diharamkan, yang dihalalkan di luar solat, diharamkan dalam solat. Antaranya ialah bercakap. Ya. Antaranya ialah makan dan minum. Ya. Bila takbiratul ihram tu semua yang halal di luar, ada beberapa perkara jadi haram di dalam solat. Iaitu yang pertama, asasnya ialah apa dia? Percakapan yang rujuk, iaitu selain daripada perbuatan membaca Al-Quran ataupun membaca zikir dan juga doa. Ya. Doa ni dalam bahasa Arab lah. Ini semuanya ni tiga ni dalam bahasa Arab. Ya. Itu asasnya. Percakapan yang dikira membatalkan solat, macam mana yang dikatakan bercakap yang tidak dibolehkan, iaitu percakapan yang terdiri daripada dua huruf. Okey, maknanya apa? Kalau satu huruf, okey, kalau satu huruf, kita baca lagi. Ataupun lebih, maknanya dua huruf ke atas, sekalipun tidak dipahami maknanya. Ya? Dua perkataan ataupun tiga perkataan ataupun lebih perkataan dilafazkan, dituturkan walaupun tidak dipahami maksudnya. Ya? Maknanya dia membatalkan. Ya? Dua huruf ataupun lebih tal. Syarat apa ya? Tak faham. Syarat dia tak faham. Okey, batal Kata dia dua huruf ataupun lebih tak difahami, jadi batal. Okey. Ataupun satu huruf difahami. Okey. Seperti ini bahasa Arab bahasa Arab. Dua huruf bahasa Arab, satu huruf bahasa Arab. Kalau selain daripada bahasa Arab, ya, batal. Ya, contohnya wa. Dalam bahasa Arab ada huruf wa kan? Wa ma adra. Tapi kita sebut daripada kita semayang-semayang, kita diam, kita sebut wa. Tak ada kena-mengena dengan ayat Quran dan sebagainya. Tak ada kena-mengena dengan zikir. Tak ada kena-mengena dengan doa. Tak ada kena-mengena dengan Al-Quran. Kita sebut wa je. Maknanya dan. Ada makna tak? Ada makna dah. Ya. Jadi bila satu huruf ada makna,
batal. Satu huruf tak ada makna. Satu huruf. Okey. Tak ada makna. Batal ke tak batal? Jawapannya ialah tak batal. Sebab apa? Sebab yang batal ialah satu huruf ada makna. Batal. Ya? Faham sudah? Okey. Sekiranya dia bercakap kerana terlupa bahawa dalam solat, ini terlupa, sedar dalam solat. Satu. Atau dia jahil, mana dia tak tahu hukum yang bercakap dalam solat. Tak tahu hukum. Disebabkan dia mu'allaf. Mu'allaf lah, baru masuk Islam. Tanya dia, masuk Islam lama mana dah? Sehari dua, seminggu. Iaitu tempoh masa yang munasabah, yang membolehkan dia belajar bab agama. Bab solat ni. Ya? Kalau kata, lebih setahun dah. Maknanya tidak dibenarkan lah. Untuk dikata jahil boleh. Tapi kalau 6 bulan ke bawah tu, dimaafkan lah. Ya. Dengan syarat, apa syaratnya? Nak khabar dia kalau dia terlupa dalam solat. Ataupun dia mu'alaf. Boleh tak boleh dia bercakap dengan sengaja dalam solat? Boleh dengan syarat percakapan itu sedikit. Apa had sedikit? Iaitu 6 perkataan kurang. Tidak lebih daripada 6 perkataan. Perkataan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 perkataan. 6 perkataan dimaafkan, lebih pada 6, 7 diharamkan. Bila diharamkan, batal. Okey. Faham Tolong buat nota. Ya, buat nota yang dipahami, buat kolom ke. Ya. Batal tak batal. Cuba antum buat supaya faham. Okay, next. Yang kedua, perkara yang batalkan solat yang kedua ialah perbuatan atau pergerakan yang banyak. Perbuatan dan pergerakan yang sedikit tidak membatalkan. Ya. Yang banyak ni macam mana? Yang dimaksudkan dengannya perbuatan atau pergerakan yang banyak ialah perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan solat. Ya. Iaitu yang tidak disyarakkan, yang tidak disuruh dalam solat. Ya, perbuatan yang bukan perbuatan solat. Itu makna perbuatan dan pergerakan yang banyak. Kalau dia lakukan perbuatan, gerakan yang tidak ada kaitan dengan solat. Contohnya garu. Ya. Dia bukan disyarakkan dalam solat, tapi dia menggaru. Boleh garu tak boleh? Boleh, tapi syaratnya sedikit. Okay. Bila banyak, jadi batal. Iaitu perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan sembahyang. Dengan cara perbuatan tersebut, perbuatan banyak dan berturut-turut. Dua ciri-ciri perbuatan yang banyak. Banyak dan juga berturut-turut. Maknanya banyak tapi tidak berturut-turut. Dibenarkan. Ya? Garu sekali.
Contoh garu kita atas ke bawah tu kan. Okey. Garu banyak boleh tapi tidak berturut-turut. Mana apa? 3 kali. Ya, 2 kali berturut-turut boleh, tapi masuk yang ketiga berturut-turut, tu membatalkan. Ya. Nak buat perbuatan yang banyak berturut-turut boleh, tapi ada cara dia. Contohnya jari kita ni, kita ada 5 jari, okey. Nak garu jangan kita guna 5 jari. Ya. Kalau 5 jari boleh setakat 2 kali garu je lah. 1, 2. Berhenti. Ya. Berhenti. Sekadar subhanallah. Garu lagi 1, 2. Boleh. Itu boleh. Menggunakan 5 ni. Tapi kalau nak banyak, nak ajar caranya ialah ambil jari. 1 jari saja. Jari lain diam. Kita letak tempat gatal tu. Contoh bagi kita garu dengan jari, contoh jari telunjuk kan. Kita garu dengan jari telunjuk tu dimaafkan banyak sebab dia kata pergerakan yang kecil. Bila pergerakan kecil dibolehkan banyak. Ya. Tu maksudnya. Kerana ia berlawanan dengan peraturan sembahyang itu sendiri. Okey. Yang dikatakan banyak itu 3 pergerakan atau lebih. Mana? 2 boleh. 2 beres. 3 ke atas batal. 3 ke atas batal. Okey. Dan ukuran dikatakan sedikit itu adalah berdasarkan huruf. Huruf. Maknanya itu pandangan umum. Ya, ramai kata ramai yang kata 3 kali pergerakan itu banyak. Betul-betul banyak. 2 kurang sikit. Sehingga perkajian sembahyang 3 kali atau lebih dan huruf menganggapnya berturut-turut maka sembahyang batal. Ya, kabarnya ini 3 pergerakan berturut-turut batal. 2 pergerakan berturut-turut tidak batal. Okey? Itu dia. Okey, perkara batalkan yang ketiga ialah terkena najis. Ya. Apa makna najis? Iaitu benda yang jelek, yang keji, yang keluar daripada kemaluan. Apa jenis kemaluan sekalipun. Yang keluar daripada kemaluan adalah najis. Yang dimasukkan dengan terkena najis ialah najis tersebut menimpa. Bukan najis. Najis tersebut menimpa atau mengenai sedikit daripada baju atau badan. Okey. Kemudian dia tidak membuangnya dengan segera. Ketika itu sembahyang batal kerana dia adalah berlawanan dengan syarat sahih. Sembahyang itu badan dan pakaian tempat yang suci daripada najis. Kerana najis mengenainya melalui tiupan angin seumpamanya, dia boleh membuangnya dengan segera kerana najis tersebut kering. Maka sembahyang. Okey. Mana apa? Dikata kat sini kena buang dengan segera. Apa maksudnya segera? Ni maksudnya ialah najis tersebut ialah kering. Kalau basah tak boleh sebab dia melekat pakaian atau badan. Ya. Tak boleh. Najis kering. Okey. Maka sembahyang tidak batal. Okey. Pada 3 yang najis tak kena pada 3. Syarat sah sembahyang ialah suci daripada najis pada pakaian, badan dan
tempat solat. Tak. Mana kalau kena contoh tai cicak, kena pakai pakaian. Tengok tai cicak tu kering atau basah. Kalau basah batal sembahyang. Kalau kering terus kena buang. Kita boleh buang dia dengan segera. Okey. Itu perkara yang membatalkan solat yang ketiga. Okey. Saya rasa setakat tu saja kita punya perbincangan. Ada 8 sebenarnya. Kita bincang bahas. Selebihnya adalah pada kesempatan yang akan datang. Okey. Tolong buat nota. Nota anak boleh buat nota carta banding beza ataupun apa jenis peta iting. Tolong buat peta iting. Ada 1, 2, 3. 3 perkara ni tolong buat peta iting. Pilih peta iting yang mana lebih sesuai. Tolong buat dan hantar. Okey, ada soalan boleh tanya dalam WhatsApp. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.